Babe, kau jangan sedih tau. Aku tahu nasib aku ni malang. Tapi aku perlukan kekuatan kau sekarang. Okay? Be strong. Serius lah, babe. Alah, sabarlah dulu. Jangan pergi lagi, please. Jangan pergi, please. Hey. Kenapa? Apa yang aku kena tunggu? Ha? Kau ada plan apa-apa ke? Aku tak adalah plan apa-apa, tapi aku rasa ada hikmah semua benda ni jadi. Kau tunggu dulu, please. Tak ada. Esok juga aku akan plan percutian aku. Aku akan book semua benda. Dan aku akan pergi seorang. Tak ada siapa boleh kacau aku, termasuk kau. Kau tak boleh kacau aku juga, faham? Kau nak tinggal aku seorang? Ya. Janganlah pergi lagi. Tunggulah. Sabar sikit je lagi. Please. Janganlah pergi, babe. Tolonglah. Babe. Aku tak kisah kalau kau nak meroyan ke, menjerit ke, menangis ke. Aku tak kisah, babe. Aku tak peduli. Aku akan pergi juga holiday seorang-seorang. Ya? Dan aku tetap dengan pendirian aku yang aku akan pergi bercuti. Babe! Seorang-seorang. Babe, janganlah tinggal aku seorang-seorang. Ini saya betul-betul gelak tau. Saya dengar awak gelak. Saya memang suka gelak juga. Dia ni kalau start, Uyaina Arsyad kalau dah start gelak, dia seperti juga rakan kami, Fiza Sabjahan yang tidak boleh berhenti bergelak. Tapi beza dia, saya gelak kuat. Tapi kalau Fiza dengan Fatin, dia orang silent. Mereka senyap, pegang hidung. ketawa mereka. Okey, baik. Itu dia tadi sedikit sebanyak daripada drama Adakah Kau Menungguku. Okey, yang mana berkait rapat dengan topik yang kita nak bawakan pada hari ini, iaitu ketawa pengubat duka. Okey, awal-awal ni dah ketawa, saya rasa sangat bertenaga. Wow. Jadi eloklah kalau saya perkenalkan tetamu-tetamu di studio. Kita bersama dengan Mat Zura. Hai. Mat, hari ni ajar apa pula? Kecek Kelantan. Boleh kita boleh kita kecek Kelantan biar hok mana tak faham dia ketawa lah kot insya-Allah. Okey, baik, dan di sebelah Mat Yana kita bersama dengan Megat Dasyariza. Sihat Megat? Alhamdulillah, saya ketawa dulu deh. Sila. Okey, orang sebelah nak ketawa dulu ke nak intro dulu? Intro dulu boleh. Intro. boleh, Okey, boleh. kita bersama dengan Fat Anwar. Nampak sangat tak ikhlas ketawa tu. Baik, Dan kita juga bersama dengan seorang yang tak asing lagi di studio wanita hari ini. Kita bersama dengan Encik Ahmad Fazli Aziz, perunding motivasi kita. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, kita akan ketawa. Saya tak gelak lah, saya analisis gelak-gelak. Okey, sebelum kita mula perbincangan kita ketawa berjemaah dulu ya. Okey. 3, 2, 1. Siapa yang paling fake? Saya. Kalau ketawa sopan ni macam mana? Bukan macam tu. Okey, baik. Kita nak mulakan perbincangan hari ini. Mungkin saya rasa kita mulakan dengan Encik Fazli dahulu. Ya. Encik Fazli, bila bercakap mengenai ketawa ini, Ya. ia biasanya bila kita dah ketawa ni rasa lain macam, happy semacam sebab ada hormon dan segalanya Rembeskan, di apa orang kata rembeskan. Okey, baik. Jadi mungkin Encik Fazli boleh kongsi, betul ke bila kita ketawa ni kita akan rasa gembira dengan secepat yang mungkin? Baik, sememangnya ketawa adalah merupakan satu terapi lah. Kerana badan kita ni dia ada mekanisme yang tersendiri. Khususnya berkait dengan emosi. Contoh, kalau kita sedih, apa kita buat? Kita tengok bawah, cakap jadi perlahan, menangis. Kan? Jarang kalau kita sedih tengok, kau kenapa aku sedih? Tengok ke atas, jarang. Itu bahasa badan. So, sama juga dengan ketawa. Ketawa ni, bila kita ketawa, dia ada energi, dia ada keseronokan, dan pada masa yang sama hormon macam endorfin akan dikeluarkanlah. Jadi ketawa ni sebenarnya dia salah satu mekanisme untuk badan tu mengurus keadaan dia. Saya bagi contoh macam ni sebab emosi manusia ni macam belon. Dia macam belon. So belon ni waktu emosi kita negatif, kita rasa emosi negatif macam contoh apa? Sedih, nak marah, gerar, rasa nak cili dalam mulut dia dah. Geram tu ibarat kita tiup belon tu. Okey. Dan belon ni sebenarnya, belon emosi ni, nak elak daripada dia meletup, kita kena lepaskan angin dia. Macam mana nak lepaskan angin dia? Adalah dengan kita merasa emosi-emosi yang positif. Apa contoh emosi yang positif?
gembira lah, seronok, rasa terhibur. So dia ibarat melepaskan angin, maka balon akan kecil. So itulah cara sebenarnya untuk kita berada dalam keadaan sentiasa mood yang okey, stabil. Dengan apa? Salah satu caranya adalah dengan ketawa lah. Hormon endorfin keluar. Dan disebut pasal ketawa ni, dia berjangkit. Antara emosi yang paling banyak berjangkit adalah ketawa. Betul. Kadang-kadang tak tahu pun kenapa kawan kita ketawa. Tapi sebab dia ketawa, kita nak bergelak juga. Tiba-tiba kalau terutamanya kalau ada orang tu bunyi ketawa dia tu sangat-sangat unik. Comel. Contohlah kan. Pelik-pelik. Saya dan berdasarkan satu kajian, orang perempuan ni 126% lebih banyak ketawa berbanding lelaki. 126%. Setuju. Lebih mudah ketawa berbanding dengan lelaki. Dan sebab tu kadang-kadang saya dengan rumah lah. Rumah dia saya pun suka buat lawak. Rumah suka buat lawak. Tapi lawak dia saya tak faham. Kan? Jadi saya gelak sebab saya tak faham, bukan sebab lawak dia kan. So itu sebenarnya ialah cara untuk kita, sebenarnya kalau bercakap tentang ketawa, dia bukan saja tentang emosi diri, tetapi dia lebih juga kepada bonding. Itu yang penting. Sebab bonding ni kadang-kadang kita ketawa kalau orang buat lawak kelakar di luar kan, dia berbeza dengan kalau kita dengan orang yang rapat, dia buat sesuatu yang kelakar, dia lebih mengeratkan hubungan lah. Baik. So kalau tanya pasal ketawa memang merupakan satu terapi. Cuma pada saya dia mesti digunakan dengan cara yang betul pada waktu yang betul, dengan timing yang betul. Betul. Ketawa pun kena ada timing dia yang betul. Saya setuju mungkinlah sebab kadang-kadang situasi itu mungkin situasi yang serius, takkan kita nak ketawa tiba-tiba malam-malam tengah tidur. Malam-malam tengah tidur tiba-tiba ketawa. Ingat langsung yang ada tak ketawa tiba-tiba ni kan. Okey, tapi saya nak tanya kepada Mac juga. Mac selaku orang kata radio announcer, yang orang kita nak menyampaikan sesuatu kepada masyarakat yang mendengar kita ni kan. Kita nak kena sentiasa dalam mood yang ceria. Betul. Kita nak menyampaikan sesuatu tu, kita nak tarik perhatian mereka untuk terus mendengar kita. Betul. Adakah salah satu caranya juga adalah dengan ketawa? Sebab kadang-kadang bila kita buka radio, kita dengar, selalu ketawa yang kuat juga kan? Betul. Okey, jadi macam saya bertugas bermula pukul 6 sampai 10 pagi. Jadi hari-hari without fail 6-10 dan kita berpasangan. Jadi pasangan saya Fizi Roslan kan, dan kami dua-dua sudah orang kata ada rumah tangga. Dan kita bila berumah tangga ni tak lari dengan masalah bergaduh dengan bini, bergaduh dengan tok lelaki, betul tak? Tubik Kelantan juga. Mesti baru lawa. Okey, Jadi bila kita bertugas dalam keadaan semalam balang untuk lelaki ni, semalam bergaduh dengan bini ni. Bila kita nak on air, nak on mic je, kita kena lahirkan mood yang ceria. Betul. Jadi itulah pentingnya bila kita berpasangan dengan pasangan kita yang ceria juga. Bila dia nampak kita macam moody, cetu masih, ada tak kena ni. Dia pandai orang kata buat suasana tu orang kata boleh gelak ketawa kita berdua ni. Jadi bila kita on air dalam suasana macam tu, jadi pendengar pun boleh rasa yang seronoklah, happy lah dia orang ni. Faham tak? Jadi orang kata, tapi bila kita bertugas dalam radio ni, ada part juga yang kita tak boleh nak buat orang kata benda tu sebagai bahan ketawa. Tak boleh juga. Ada sensitivity. Yes, betul lah. Kadang-kadang topik tu serius. Tak bolehlah kita nak buat joke benda tu, betul tak? Nanti kena kecam pula. Dia benda-benda jugalah orang kata dari segi radio ni lah. Pahal tak sugih? Pahal ke dok? Pahal. Ada apa-apa rutin tak yang dipraktikan oleh Mac sebelum nak on air tu? Nak kata tawa ke bersama dengan Fizi? Tak ada lah. Tak ada lah kata rutin yang spesifik kan. Cumanya kita orang pagi-pagi buka pintu studio. Kalau Mac yang ada dalam studio dulu, dia baru masuk, Mac morning, dia Fizi faham-fahamlah dia punya ceria tu kan. So dia yang mulakan dulu ataupun kita sendiri, lepas tu masing-masing saya sembang macam tu. Masa tu lah orang kata segala benda masalah yang belakang-belakang tu kita hilang. Dan waktu inilah hormon endorfin ni dirembes. Yes. Pagi hari lagi dah rembes. Okey, baik. Kita nak bertanya kepada Megat dan juga Fad. Anda berdua pelakon. Kita tahu pelakon ni hidup mereka bermain dengan banyak emosi sebagai pelakon on set. Tetapi sebagai individu, adakah anda berdua seorang yang senang terhibur ataupun yang serius sahaja? Megat dahulu. Dia kadang-kadang persepsi orang kan. Bila kadang-kadang selalunya orang yang jumpa saya first time ke apa, dia mesti ingat, Megat ni garang. Muka macam ni jambang kan. Tapi hakikatnya hakikatnya sebenarnya kalau orang yang pernah kerja dengan saya sebagai pengarah ke apa benda ke, dia tahu kadang-kadang bila dah kenal tu lama-lama
tak sangat. Dan sebab pada saya bila macam contoh kalau bekerja dalam satu set tu, kalau kita buat lawak, kita ringankan keadaan, dia akan jadi lagi mudah dan orang akan tengok okey kita ni approachable. Dan tapi tak apa, saya biarkan persepsi first impression garam tu tak apa. Dia orang ada takut sikit. Cakap awal tadi kan. Sebab tu saya cairkan soalan dulu tadi. Tapi adakah Abang Megat seorang yang suka buat lawak ataupun yang suka ketawa? Mana satu? Suka buat lawak. Apakah reaksi, makna di sebalik reaksi itu? Setuju ataupun tidak? Lawak kelakar ke tak tu tak sure. Suka buat lawak, kelakar ke tidak tu tak sure. cerita. Dia macam kat Instagram, TikTok, that's joke. Ada lawak tapi kita paksa diri kita untuk ketawa je. Macam mana Fad, setuju ke tidak? Saya pun sama juga macam saudara Megat katakan tadi kan. Jadi persepsi orang tu yang ramai yang melihat saya pun macam tu juga kan. Dia ingatkan saya ni seorang yang sangat serius. Betul. Saya tengok apa tu Fad kan dia macam seorang yang macam Sterling. tanjak dia kan macam pahlawan Melayu. Depan orang ramai pun. Tapi bila dia kenal saya cakap, Fad ni okey lah sebenarnya. Dia macam tu. Saya orang yang tak kenal saya memang orang akan cakap saya ni ini lain macam sikit lah. Cuba tegur kan. Sebab saya dikelilingi oleh orang-orang yang serius. Tapi pandai gila buat lawak. Macam tu. Dia buat lawak dengan muka keras je tapi kelakar. Macam Abang Megat. Lebih kurang macam tu. Tapi dia keluar punchline dia, jangan bagi dia bunyi je. Dia serius tak apa. Tapi kalau bersuara je, jam. Pecah. Pernah tak dalam satu scene tu ke on set, memang scene tu serius, tiba-tiba dia datang, dia buat lawak, awak macam kebanyakannya kalau scene macam tu, kebanyakannya yang jadi kelakar tu bila orang yang kita kenal. Kadang-kadang kita, macam saya sendiri, saya payah sikit lah kalau nak berlakon dengan orang kita kenal. Jadi benda tu jadi kelakar. Sebab dah tahu dah karakter macam mana kan. Kau serius kan. Tapi bila kau nak bercakap tu, aku tak boleh lah kau cakap nak. Memang jadi kelakar. Automatik dia jadi kelakar. Tapi momen ni yang buat benda tu jadi best. Betul. Dengan ketawa ni. Betul kan? Jadi ini Betul. apa yang Cik Fazli katakan tadi. Dan pelbagai komen dikongsikan di Facebook. Mungkin Yana nak bacakan saya komen. bacakan yang pertama sekali oleh rakan kita, itu Zara Ziani Atika. Okey, Zara cakap, hidup di dunia ni tak terlepas dari suka duka. Cuma cara masing-masing untuk manage bila di saat kita duka. Cuba tawa di sebalik duka dengan mencari teman yang boleh menyembunyikan duka cita kita. Okey, baik. Dan satu lagi komen daripada Linda Mamain. Katanya, saya suka buat orang ketawa. Walaupun saya bukan pelawak tapi rasa puas dapat lihat orang happy. Arwah adik saya kalau nak pergi check up bulan, dia akan call dan gelak-gelak bersama bagi mengurangkan rasa takut nak check up. Tapi membuahkan hasil yang baik, rasa tenang dan tak stres. So, bacaan BP pun cantik je. Okey, apa yang Sugi bacakan tadi komen dari rakan-rakan kita di Facebook ni kan. Mungkin inilah sebenarnya intipati perbincangan kita pada hari ini, Cik Fazli. Ketawa pengubat duka. Sejauh mana benda ni betul-betul berkesan? Ketawa ni mampu mengubat rasa sakit kita, rasa duka kita. Betul ke? Kalau tanya saya akan jawab tak. Kenapa tak? Sebab ketawa bukan ubat. Tetapi ketawa ni adalah mekanisme untuk urus emosi je. Peringkat awal. Sebab kalau kita ketawa gelak banyak sangat pun, selesai tak masalah. Masalah tetap tak selesai. Tetapi apa berlaku pada emosi kita? Emosi kita akan lebih tenang, hormon gembira, endorfin dirembeskan, kita akan rasa lebih seronok, lebih tenang. Tapi dengan tenanglah baru kita boleh selesaikan masalah dengan lebih baik. Sebab pada saya, isu tentang emosi ni dia macam dengan rasional, dia berkadar songsang. Waktu emosi tengah tinggi, rasional rendah. Kan? Jadi dalam keadaan emosi, tengah serabut, tengah stres dan sebagainya, penting untuk kita turunkan emosi dan naikkan rasional. So bila kita mungkin kita ketawa, gelak, masuk dalam cerita, tengok gelak ramai-ramai kan. Maklumlah gelak ni berjangkit-jangkit. Jadi kalau kita tengok cerita kelakar seorang, dia tak seseronok bila tengok ramai-ramai. Kan? Apa berlaku? Emosi akan turun dan rasional akan naik. So kadang-kadang daripada situlah baru kita boleh mencari solusi kepada isu-isu. Sebab tu pada saya, orang tanya, bercakap pasal gelak ni, dia boleh datang daripada rangsangan tu daripada luar. Tetapi sebenarnya dia juga boleh kita praktiskan beberapa latihan tertentu untuk kita rasa seronok. Gelak. Sebab dia macam ni. Fake it until you make it. Sebab gelak ni dia boleh di fake kan, tetapi perasaan badan kita akan tak dapat beza antara real ketawa ke ataupun sebenarnya ini buat-buat saja. Dia sama contoh, saya bagi contoh kan. Macam tadi saya cerita orang sedih dia akan tengok bawah. Kan, tengok bawah, jalan perlahan. Tetapi dalam keadaan kita sedih, kalau kita boleh angkat kepala dan kita senyum.
kita akan rasa sedikit perubahan. Dan mood tadi, emosi tadi, sedih tadi, in control. Dia bukan kita dikawal, kita sedang mengawal emosi tersebut. Sebab tu saya sendiri, bila dalam keadaan tengah-tengah down kan, sambil bawa kereta ni, saya angkat kepala, saya akan senyum. Jadi kalau orang tengok, Cik Fazli senyum kenapa tu? Bakpo lah. Bakpo, sorry semua dah. Bakpo senyum tapi ada air mata. Tapi pada saya itulah cara untuk kita nak tukar emosi. Kita nak berubah. Sebab tu kalau kita ambil satu contoh kan, bagaimana Nabi ajar cara nak kawal emosi marah kan, daripada berdiri duduk. Kenapa berdiri duduk? Sebab mengubah posisi akan mengubah emosi. Sebab tu kalau sedih, cuba berlari. Rasa tak perubahan emosi? Dia akan berasa. Sedikit sebanyak. Macam mengawal perasaan. Yes. Lebih mengawal perasaan. So salah satu caranya adalah dengan gelak ketawa lah. Baik. Sebab tu ada sebahagian orang yang ketawa. Sebenarnya kita jangan anggap bila dia ketawa sebenar-benarnya dia sedang gembira. Belum tentu. Betul. Kadang-kadang ada orang dia panggil self defense mechanism dia. Dia ketawa, menyebabkan orang ketawa hanya untuk melindungi kesakitan dia. Kan? Dan saya kira ramai di luar sana yang macam ni. Betul. Saya ada satu kes yang saya selalu share dekat luar. Ini bukan tentang orang yang happy. Ini orang yang tak pernah marah. Tak pernah marah. Tapi sekali dia meletup, dia balik rumah, dia tikam isteri dia. Betul. Real story, real case. Okey. So sebab tu pada saya, walaupun apa saja emosi yang dipaparkan di luar, jangan terlalu cepat judge. Tapi jangan terlalu, orang kata apa? Betul. Kena berhati-hati, kena sentiasa orang kata, dalam bahasa mudah, mendekati dan untuk memahami terlebih dahulu. Baik. Dan semalam saya terbaca posting di Facebook dalam bahasa Inggeris yang mengatakan just because I carry it well, it doesn't mean it's not hurting or it's not heavy in here. Sebab macam yang Encik Fazli kongsikan, ramai yang mungkin kita lihat tengah senyum, ketawa dan sebagainya. Tetapi dalam ni berat, banyak yang dibawa dekat kepala, dalam hati dan sebagainya. Baik, saya nak tanya Megat, Meg ataupun dan juga Fad. Pernah tak anda bertiga dan juga Encik Fazli dalam situasi yang sedih dan sebagainya, untuk meningkatkan lagi rasa happy atau positif tu, anda duduk tengok cerita komik ke filem komedi dan sebagainya? Pernah tak? Tanya pengarah kita. Rasanya tu selalu sebab saya memang tengok banyak tonton filem, tapi macam kata kalau kadang-kadang bila kita mood yang down ke apa ke, kalau boleh cari filem-filem yang light ataupun komedi supaya boleh macam apa ni Cik Fazli cakap tadi, untuk kawal kita punya emotion lah. So kalau kita tengah marah ke apa, tak payah, janganlah tengok cerita yang tense, yang tense ke apa benda. Cuba cari cerita light kan, supaya kita tengok, dan mana tahu filem tu boleh inspire kita pula untuk bekerja. So emotion tu akan dia yang emosi negatif tu turun, kita nampak benda yang positif, dan kita sendiri macam mungkin akan membawa ke something yang lebih positif. Dan kalau Fad sendiri kan, sebagai seorang pelakon kan, kita kena ada banyak orang kata skill. Kena menangis, kena gembira, kena sedih dan sebagainya, dan ketawa juga. Mungkin ada skill dia juga yang tak tahu. Fad ada buat kajian sendiri ke? Cuba untuk belajar ke? Untuk skill tu, kalau contoh kalau dalam lakonan, kalau nak ikutkan dalam aspek lakonan, kita harus merasa situasi itu, emosi itu kan. Jadi bila ketika itu sedih, so perlu timbulkanlah perasaan sedih itu. Kan? Jadi begitulah. Perasaan, maksudnya sebagai seorang pelakon ni, dia kena ada dia punya perpustakaan minda dia. Kan? Jadi kita kena belik jilid mana kan, perasaan marah jilid 1 ke, jilid 2 ke, jilid 3. Ada benda yang macam itulah kan, kita kena simpan kan. Jadi betul, tapi jadi pelakon ni dia susah sikit Megat, sebab yalah kalau ketawa tu, kalau dah dalam drama A ketawa begini, B, C dan atau mungkin filem ketawanya kena berbeza-beza. Kalau tak, ni bukan watak itu, ini adalah Fad. Betul tak? Ya, betul, tepat sekali. Ketawa pun kena konsisten Macam itulah. Baik, dan kalau Meg sendiri, adakah bila Meg dengar, sebab Meg kan radio announcer kan, penyampai radio, adakah apabila Meg dengar lagu yang membuatkan Meg rasa lagi happy, light, meringankan lagi keadaan? Dia bukan lagu putus cinta lah. Janganlah. Putus cinta jadi sedih kalau pertama kita tengah duk balah bergaduh dengan pasangan kan. Dengar pula lagu sedih-sedih. Imo-imo tak boleh nak buat kerja nanti kan. Tapi sebagai penyampai radio yang boleh Meg kongsikan untuk topik kita pagi ni, memang kami seboleh-bolehnya lah memberikan, orang kata, ketawa. Senyuman tu pun kalau pendengar kita tersenyum bila dengar kita on air tu pun, orang kata, satu bonus dah. Apatah lagi kalau ketawa. Dan kita sebagai penyampai radio macam Meg, Fizi
strategi kami ialah betul-betul kata penyampai, bukannya datang daripada pelawak ke pelakon ke kan. So kami menyampaikan dan kami cuba jadi diri sendiri untuk melahirkan senyuman dan juga ketawa kepada pendengar-pendengar kita. Jadi bagi Mac lah kan, untuk nak melahirkan ketawa ni bukan satu kerja yang senang. Bagi kita orang yang biasa-biasa yang bukan pelawak ni. Dan sebagai seorang penyampai radio, nak try hard buat orang ketawa, payah juga. Sampai satu masa kita akan digelar buat lawak gelak sendiri. Ada kes macam tu sehingga macam kita aduh macam mana nak buat, sebab memang diwajibkan untuk kita on air buat orang dengar seronok, sambil drive senyum sendiri kan. Memang orang kata satu benda yang payahlah bagi Mac. Tapi macam mana kalau bila dapat komen-komen macam tu kan, nak kena ketawa dekat sebab nak kena live ni, kena bagi orang dengar, kita cakap ni susah. Tepuk tangan untuk tepuk tangan untuk penyampai radio semua. Yalah, motif ni untuk menghiburkan orang, tapi dah baca situ kita pula yang down. Betul. Baik, dan mungkin Encik Fazli boleh kongsikan juga. Tadi Encik Fazli kongsikan yang ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan ataupun rutin yang boleh kita lakukan untuk menghiburkan diri kita dan orang di sekeliling dengan ketawa, gelak ketawa dan sebagainya. Okay. Apa yang boleh kita lakukan? Dia sebenarnya key asas dia, fundamental dia adalah kita buat sesuatu yang menggembirakan kita. Boleh jadi kita dengar lawak-lawak dan sebagainya, tonton rancangan lawak. Boleh jadi kita buat hobi. Sebab apa yang penting adalah emosi yang positif. Nak kecilkan belon supaya angin tu keluar kan. So itu konsep asasnya. Jadi kalau untuk kita bincang ni sebab pasal ketawa. Jadi apa ketawa yang boleh kita buat adalah pertama memang kena bergurau lah. Dengan siapa? Dengan pasangan kita. Sebab bila kita bergurau dengan pasangan kita, kadang-kadang saya tanya soalan, bila last kita bergurau dengan pasangan? Betul. Kadang-kadang rumah tangga ini, banyak rumah tangga hari ini. Kalau cakap pasal rumah tangga tu kan. Dia panggil dead marriage. Komunikasi dah kurang, apatah lagi bergurau. Betul. Sedangkan bergurau ni salah satu cara nak erat bonding. Kan? Bergurau ni kadang-kadang yang dia buat tak kelakar, tu yang punchline tak jadi tu yang kelakar sebenarnya. Betul. Kan? Betul. Kita gelak sebab kita kesian tengok dia gelak. Kan? Jadi itu bergurau lah satu. Yang kedua adalah dia panggil laughter therapy ataupun latihan gelak. Ada banyak cara latihan gelak. Contoh kan. Kalau nak ikut boleh lah. Macam mana? Belum start dah gelak dia tengok. Sebab saya teringat salah satu episod yang lalu bersama dengan coach kita, dia ada bagi terapi macam nak ketawa. Tapi kali ni kita nak dengar dulu Cik Fazli punya terapi ketawa ni. Saya punya simple lah. Dia punya lagi dahsyat lah kan. Saya punya simple je. Ikut bilangan saya. Okey. Kalau satu sebut ha lah. Okey. 1. Ha. 2. Ha. 3. Ha. 4. Ha. 5. Ha. Orang lebih 5. Kata 5 je. Lajuk dah. So dia automatik. Dia sebenarnya yang kita tak kisah tu tentang waktu kita buat aktiviti sebegini. Dia tak kisah tentang sama ada betul ke aku gelak ni kan. Tetapi badan kita dah membaca keadaan bahawa kita tengah happy. So masa tu hormon endorfin akan dirembeskan lah. Baik. Tapi kalau ada orang tu kan dia susah sangat nak ketawa, susah sangat nak merembeskan hormon endorfin ni, minta pasangan kita atau adik kita ke kakak kita gelitik kita. Ya, betul. Mesti ketawa. Saya baru nak cakap, kita cucuk-cucuk dia mesti dia ketawa. Boleh ke kalau cucuk-cucuk Mac sekarang? Boleh, tapi dia satu masa dia akan jadi macam nak marah pula. Betul. Orang tengok serabut dia. Okey, jamalah. Hilap lah. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Ahmad Fazli Aziz selaku peruning motivasi kita, kepada Mek Zura dan juga kepada Abang Megat Syarizal dan juga Fad Anwar.